Topik minggu ni kita bawakan sebab kita dah masuk bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi topik kita wanita mengandung dan ibu menyusu. Boleh ke puasa? Tu je. Itu dia. Jadi kita bersama dengan Dr. Asmah Yun Mat Siddiq, pakar perbidanan dan sakit puan Hospital Pusrawi Sendirian Berhad. Assalamualaikum, salam Ramadan, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Ramadan juga kepada Sinar FM. Boleh ke sebenarnya ibu mengandung ni berpuasa ni, Doktor? Untuk jawapan berpuasa ke tidak, jawapannya ada yang boleh. Kandungan selepas 16 minggu ke 34 minggu kebiasaannya kepada pesakit-pesakit yang tidak ada komplikasi biasanya boleh sahaja mengandung, asalkan ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dilaksanakan lah. Ya. Boleh saja berpuasa lah maksudnya. Kalau ibu yang mengandung tu sihat, InsyaAllah boleh. Tapi ada syarat-syarat yang tertentu lah. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan kot syarat-syarat tertentu bagi mereka ibu-ibu ni nak berpuasa. Mereka ni sudah melepasi trimester yang pertama. Maksudnya mungkin kandungan tu sudah melebihi 16 minggu. Sebabnya apabila pesakit tu masih dalam kandungan yang first trimester, mereka selalunya mengalami keadaan yang apa kita panggil hyperemesis gravidarum. Maksudnya ada masalah muntah, bloatedness, angin, kan, kekurangan air, kekurangan pemakanan yang sihat. Jadinya kalau biasanya selepas 16 minggu tu, kebanyakan pesakit-pesakit macam ni sudah dalam keadaan yang sihat. Kandungan tu kurang daripada 36 minggu. Biasanya bila kandungan tu sudah mencapai 36 minggu ke atas, maksudnya pesakit sudah masuk dalam bulan yang ke-9, kebiasaannya mereka sudah ada tanda-tanda nak bersalin kan. Jadinya kita kurang galakkan pada mereka untuk berpuasa pada peringkat ini. Kalau kepada ibu yang menyusu pula, Doktor, kita nak bertanya kan. Ibu yang menyusu bolehkah berpuasa dan yalah, sebab kita tahu susu tu adalah sejenis cecair dalam badan. Bila dia dikeluarkan tu, dia akan jadi dehydrate ke nanti untuk bulan Ramadan tu? Air susu tu memang akan berkurangan lah kalau ibu tu dehidrasi. Sama juga kepada ibu yang mengandung dan ibu yang menyusukan baby. Kalau ingin berpuasa, ibu-ibu mesti cukup pengambilan air sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Contohnya semasa berbuka puasa 7.30 malam, ibu kena mengambil dalam 1.5 gelas. Pukul 9 malam, pukul 9.30 malam 1.5 gelas lagi. Pukul 10.30 sebelum tidur 1 gelas. Kat situ saja kita dah dapat 4 gelas. Nanti contohnya pukul 2 pagi bangun tidur untuk ke toilet, kena top up juga 1 gelas. Dan sebelum sahur 4.30 pagi minum lagi 1.5 gelas. Dan sebelum imsak 1.5 gelas lagi. Total 4 campur 4, 8 gelas, insyaAllah. Dan ibu-ibu ini kena bersahur pukul 5, 4.30 atau pukul 5. Jangan bersahur pukul 12. Tapi kalau ibu yang nak menyusukan anak ni, dia kena makan beria ke, Doktor? Prinsip pemakanan tu sama saja. Ibu kena pengambilan makanan tu mesti berkhasiat. Maksudnya lebihkan protein dan lebihkan fiber. Protein untuk energi, karbohidrat untuk energi. Tapi tak boleh lebih sangat karbohidrat, nanti dapat diabetes pula. Kena ambil lebih fiber untuk elakkan sembelit. Kalau kita sembelit, kita dehydrated, nanti senang dapat masalah lain, contohnya macam buasir. Dan ibu-ibu ni mesti kena kurangkan lemak. Kalau kita ambil lemak banyak, nanti pada siang hari usus kita akan jadi lambat bergerak dan menyebabkan masalah bloatedness ataupun angin lebih ketara. Okey, Doktor, mungkin secara mudahnya lah, Doktor. Mungkin kalau yang dengarkan kita ni, yang tengok ni, ibu-ibu yang mengandung ataupun yang menyusukan, dia macam, boleh ke tak boleh nak berpuasa ni? Sekarang rasa macam boleh, tapi tengah hari, macam tak boleh pula. Macam mana tu, Doktor, nasihatnya? Kalau ibu-ibu, contohnya macam dia sudah mengalami dehydration kan. Contoh-contoh tanda dehydration tu, ibu merasa pening, loyang, ada di bawah mata tu sudah macam nampak cengkung, sakit pinggang,
itu menunjukkan ibu-ibu sudah mengalami dehidrasi dan kita nasihatkan untuk berbuka puasa. Jangan merasa diri kuatlah, sebab kita ada dua nyawa, ibu sendiri dengan baby. So tidak apa kalau ibu-ibu mengandung berbuka puasa, sebab dalam hukum pun diharuskan berbuka puasa, diberi kelonggaran. Dan tips yang seterusnya, selain daripada pengambilan air yang cukup, makanan yang berkhasiat, ibu-ibu ni tidak digalakkan untuk mendedahkan diri kepada cuaca panas. Dan ibu-ibu masih dinasihatkan untuk melakukan senaman-senaman ringan supaya anggota tubuh badan kita tidaklah rasa macam lemah lesu kan. Ramai juga pesakit-pesakit saya, dia berpuasa selama selang-seli. Maksudnya contohnya 3 hari berpuasa, 2 hari dia tak puasa. So ataupun dia berpuasa 4 hari, 2 hari tidak berpuasa, macam tu. Saya rasa method ni lebih baik untuk elakkan dehidrasi. Rasanya jelaslah kita punya topik yang nak dibincangkan ni. Saya rasa pemahamannya yang paling mudah untuk ibu mengandung ke ataupun ibu yang menyusu ke bulan Ramadan ni. Kalau rasa ragu-ragu ataupun tak sure macam mana, terus dapatkan nasihat dari doktor sendiri, doktor kan, sebelum menjalani ibadah berpuasa. Sekali lagi terima kasih doktor. Sekali lagi terima kasih Dr. Asmah sebab sudi berkongsi dengan kita hari ni. Terima kasih banyak.